stealing, and this is how you remind me. Alright, okay, topik yang seterusnya adalah multiplexer. Okay, multiplexer ni adalah topik yang terakhir dalam chapter 4. So, apa itu multiplexer? Okay, multiplexer is a device that allows digital information from several resources to be routed into single line for transmission over that line to a common destination. Okay, maksud dia kat sini, multiplexer ni, okay, dia banyak input. Okay, and then hanya daripada input ni hanya satu saja, okay, only one input, okay, will be transfer as output. Okay, untuk multiplexer input banyak, okay, a lot of input. For example, input 0 until input n power of 1, and then hanya satu saja input, okay, only one input will be transfer as output. Okay, itu yang dimaksudkan from several sources. Several sources tu maksudnya banyak input. Okay, to be routed into a single line for transmission. Okay, maksudnya hanya satu saja, only one input chosen as output. Okay, itu adalah multiplexer. Okay, and then the basic multiplexer has several data input line. Okay, yang ni yang saya mention tadi adalah several data input line, maksudnya input banyak, and single output line, Z. Okay, is a data select inputs, which is also known as a data selector. Okay, data select input ataupun kita panggil je data selector, permits digital data on any one of the input to be switched to the output line. Okay, apa maksud dia kat sini? Okay, maksud dia input that will be chosen as output. Okay, input yang akan dipilih sebagai output will be decide, akan ditentukan, will be decide by data selector. Okay, nama je data selector ataupun kadang-kadang saya panggil select input. Okay, alright. So, untuk multiplexer ni, konsep dia ada 3. Okay, multiplexer punya konsep, basic konsep lah. Basic konsep. Okay, first multiplexer ni dia ada have several input. Okay, dia ada banyak input. Okay, second, only one from the input, okay, will be chosen as output. Ini yang nombor 2, multiplexer punya basic concept. Okay, yang nombor 3, okay, input that will be chosen, as output, okay, will be determined ataupun will be decide by data selector. Okay, so ni adalah multiplexer punya basic concept. Okay, dia ada banyak input, several input, tapi satu saja daripada input akan jadi output, and then input yang dipilih sebagai output ditentukan oleh data selector. Okay, itu adalah basic konsep untuk multiplexer. Okay, dalam box ni dia mention lah, select input code determine which input is transmitted to the output Z. Okay, seterusnya adalah macam mana multiplexer punya konsep tu dia apply dekat satu sistem lah. Okay, so contohnya dalam satu sistem ni dia ada 2 CCTV camera. Okay, CCTV camera 1 and 2. This one is your ini kita punya input. Okay, and then kita ada this is a data selector. Okay, ataupun data select.
And then Z is a CCTV control monitor, yang ni adalah output. Okay, alright. Okay, so ayat ni dia beritahu the camera signal from CCTV camera 1 and 2 will be lined up in a time. Pada satu masa kita ada dua input lah. Okay, input 1 and input 0. Okay, and then the code sent to the data selector determine to turn which camera signal to be recorded into one video tape or being shown in the control monitor. Okay, kita ada dua input, camera 1 and 2, and then kita ada data selector. And then data selector ni, okay, dia akan decide. Okay, dia akan decide which camera. Okay, which camera. Dia akan decide which camera yang akan which camera that transfer as output. Okay, dalam bahasa mudah lah. Okay, data select ni akan decide kamera 1 ke 2 yang akan transfer as a output. Okay, transfer as a output tu maksudnya mungkin kamera mana yang akan record, kamera yang akan di-record. Okay, alright. So, recall back multiplexer punya konsep. Okay, dia ada several input. Okay, dalam kes ni ada input 0, input 1. Okay, and then konsep nombor 2, only one input. Okay, hanya salah satu input, input 0 atau 1 will be transfer as output. Okay, hanya satu saja daripada input ni akan jadi output. Okay, and then nombor 3, which input that will transfer as output. Okay, data select will decide. Okay, data select ni akan tentukan input mana yang akan ditransfer sebagai output. Okay, seterusnya bila kita dah faham konsep multiplexer tu, kita akan pergi kepada jenis-jenis multiplexer. Okay, jenis yang pertama ataupun type yang pertama adalah 2-to-1 multiplexer. Okay, so kalau 2-to-1 tu maksudnya dia ada two input, okay, and then one output. Okay, selalunya kalau dua input ni dia punya S is a data select. Okay, selalunya data select dia adalah satu saja. Okay, kita panggil dia sebagai S lah. Walaupun satu bit. Okay, S ni 1 bit tapi dia ada dua nilai sama ada, sebab 1 bit kan, dia boleh jadi 0 ataupun 1. Okay, so kita pergi pada dia punya logic symbol. Okay, logic symbol. So dia ada dua input, input 0 and input 1. Okay, and then data select dia 1. Okay, kita call as S ni lah. Walaupun data select dia 1, dia adalah actually 1 bit. S 1 bit. So nilai dia boleh jadi 0 ataupun 1. Okay, and then kita ada output. Okay, so logic symbol ataupun block diagram ni kena ingat lah, sebab kadang-kadang dia akan minta kita lukis. Okay, alright. And then seterusnya kita pergi pada truth table dia. Okay, so remember untuk multiplexer, okay, output that will input that will be chosen as output, okay, determined by data select. Okay, so output mana yang input yang mana yang akan dipilih sebagai output akan ditentukan oleh data select. Okay, so that's why dekat truth table awak tu ada input S ataupun data select. Okay, so saya mention tadi lah, S tu 1 bit, nilai je boleh jadi 0 ataupun 1. So bila S 0, input yang akan dipilih sebagai output adalah input 0. Okay, bila S awak 1, data select 1. Okay, Z ni output yang input 1 ni input lah. Input yang dipilih sebagai output, input chosen as output is 1 kalau data select 1. Okay, so seterusnya kita pergi pada boolean expression. Okay, boolean expression pun samalah, kita akan ambil SOP. Okay, Z is your output. Okay,
So Z equals to, okay, input 0, kita akan sebut input dulu, this one, darabkan dengan S bar. Okay, kenapa S bar? Sebab masa input kosong, S sama dengan kosong. Okay, and then tambah input 1 darabkan dengan S. So this one is a Boolean expression untuk 2 to 1 multiplexer. And then seterusnya adalah logic circuit. Okay, logic circuit ni kita tak perlu hafal lah, sebab kita dapat daripada Boolean expression. And then maksudnya kita lukis je daripada Boolean expression. Okay, let's say saya nak ambil untuk input 1. Okay, this is for input 1, yang ni adalah untuk input 0. Okay, so input 1, okay, ni input 1. Okay, darabkan dengan S, this is your S. Okay, dia masuk NAND gate lah, dia masuk AND gate. And then input 0. Okay, ni sebenarnya bubble je dekat depan. Okay, alright, darabkan dengan S, nanti jadi S bar lah. So this one akan jadi input 0 S bar, this one input 1 S. Okay, and then dia akan going through OR gate. Okay, dia akan dapat lah Z equals to Z equals to I0 S bar plus I1 S. Okay, ni dia punya logic circuit. Okay, alright. Okay, jenis multiplexer yang seterusnya adalah 4 to 1 multiplexer. Okay, so kalau 4 to 1 tu maksudnya dia ada 4 input. Okay, input 0 until input 3. And then dia ada satu output, which kita panggil dia Z. Okay, satu output Z. And then kalau 4 to 1 multiplexer ni, data select je. Data select je ada 2. Kita panggil dia sebagai S1, S0. So S1, S0 is actually 2 bit. So 2 kuasa 2 equals to 4. So maksudnya data select dia adalah represent daripada 0 sampai 3. Okay, kalau 4 to 1 marks, dia ada 2 data select S1, S0. Okay, kalau 2 marks, 2 to 1 marks, okay, S je, data select je 1 je. Okay, kita panggil S, and then nilai je, bila 2 kuasa 1, dia 1 bit. Okay, 1 bit. 2 kuasa 1 is 2, so nombor dia adalah 0 ataupun 1. Okay, alright. So kita tengok ini untuk 2 to 1 marks, nak bezakan dengan 4 to 1. Okay, kita tengok kat logic symbol. Okay, dia ada 4 input. Okay, satu output Z, and then data select dia. Okay, data select dia will be S1 and S0. Okay, so logic symbol kena ingat lah, sebab nanti kadang-kadang kena redraw balik. And then seterusnya kita pergi bahagian truth table. Okay, S1, S0 is your data select. Okay, dekat output Z ni, dia akan mention which input select as output. Okay, which input select as output with decision of data select. Okay, alright. So that's why dekat output dia terus Z equals to input. Okay, sebab dia akan cakap output mana yang akan jadi input, mana yang akan jadi output. Okay, right. So as I mentioned before, data select 2 bit, maksudnya S1, S0, so dia akan represent 0, 1, 2, 3. Okay, right. So bila data select 0, 0, input 0 akan pilih sebagai output. Okay, bila 0, 1, input 1 sebagai output, 1, 0, input 2 sebagai output, and then 1, 1, input 3 sebagai output. Okay, so seterusnya maksudnya input mana yang sebagai output ni ditentukan oleh data select. Okay, alright. And then seterusnya adalah Boolean expression. Pun sama, kita akan ambil SOP. Okay, so kita akan start dululah. Okay, kita akan start daripada input kosong. Okay, input 0 darabkan dengan S not
bar, S1 bar. Okey, sebab apa S0 bar? Sebab S0 je kosong, S1 je kosong. Okey. And then seterusnya input 1. Okey, input 1. Input 1 darabkan dengan S0. S0 je satu, that's why tak ada bar. And then S1 bar. Okey, sebab kenapa ada bar? Sebab dia kosong. This one. Okey, seterusnya input 2. Okey, darabkan dengan S0 bar. Sebab apa bar? Sebab dia kosong. Sini kosong. Okey, and then darab dengan S1. Okey. And then seterusnya input 3 darabkan S0 dengan S1. Okey, sebab nilai S0 dengan S1 dia adalah 1. Okey, kalau nak tanya susunan, sebab tadi masa 2-to-1 multiplexer kita tulis input dulu baru darabkan dengan data select. Tapi bila 4-to-1 dia darab data select dulu baru darab input. Okey, mana-mana pun jawapan dia betul. Yang penting dalam boolean expression tu kena ada input dengan data select. Tak kisahlah input nak duduk kat depan ataupun duduk kat belakang. Contoh untuk 2-to-1, input dia duduk kat depan kan. Okey, data select kat belakang. Tapi dalam 4-to-1, data select kat depan, input kat belakang. Okey, dua-dua diterima, tak ada masalah. Dua-dua betul. Okey, alright. As long as dalam tu ada input dengan data select. And then boolean expression ni kita ambil daripada truth table. Okey. And then seterusnya logic diagram. Okey, logic diagram pun sama. Tak perlu hafal. Kita just ingat boolean expression. Boolean expression ni datang daripada truth table. Okey, daripada boolean expression ni kita akan lukislah logic diagram. Okey, saya ambil contoh satu, input 0. Okey, input 0 darabkan dengan S1. Masuk inverter jadi S1 bar lah. Okey, S0 masuk inverter jadi S0 ataupun S0 bar. Okey, this 3 akan fed into AND gate, dia akan jadilah S1 bar, S0 bar, input 0. Okey, alright. So untuk I1, I2 dan I3 pun sama. Okey, I1 dia akan jadi S1 bar, S0, input 1. Okey, untuk input 2 S0 bar, input 2. And then untuk input 3 S1, S0, input 3. So keempat-empat ni akan going through OR gate dan final output dekat sini. Okey, alright. Okay, seterusnya adalah jenis multiplex yang ketiga, iaitu 8-to-1 marks. Okey, tapi this one dalam bentuk IC lah, 74AL S151. Okey, kalau 8-to-1 tu maksudnya dia ada 8 input dan 1 output lah. Okey, then kalau ada 8 input, okey, 2 kuasa 3 is 8. So data select dia, okey, data select dia ada 3. Okey, S2, S1, S0. Okey, sebab apa? Sebab dia kalau 8 ni, nak dapat 8 is 2 kuasa 3 lah, 3 bit. Okey, so kalau 3 bit, okey, 2 kuasa 3 sama 8. So dia data select dia represent 0 sampai 7. Okey, alright. So kalau 2-to-1 marks, okey, 2 kuasa 1 kan. So data select je is 1 bit. So nilai dia 0 dan 1. Okey, sebab 2 kuasa 1 is 2. So dia represent 0 sampai 1. Okey, kalau 4-to-1 marks, okey, so 2 kuasa 2, data select dia adalah S1, S0. Okey, this is a 2 bit. Okey, maksudnya 2 kuasa 2 sama dengan 4. So dia represent 0 sampai 4. Okey, alright. So kena ingatlah setiap multiplexer ni berapa data selectnya. Okey, 4-to-1 S1, S0. Kalau 2-to-1 S saja. Kalau 8-to-1 data select je adalah 3 bit, S2, S1 dengan S0. Okey. So untuk 8-to-1 multiplexer ni IC 74AL S151, okey, dia ada enable input. Okey. And then tengok betul-betul enable input dia adalah active low. Okey, sebab ada bubble ataupun inverter. Okey. So what is the function of enable input? Okey, recall balik dekat decoder.
Okay, enable input ni function je. Okay, function je to control when to turn on your multiplexer, ataupun dalam bahasa mudah device lah. Okay, function enable input ni function je untuk control bila nak on kan device kita. Okay, kita dah jumpa enable input masa dekat decoder, and then dalam multiplexer pun kita ada pakai enable input ni. Okay, alright. And then dalam case ni, dalam IC ni enable input je lah active low. So kalau active low tu maksudnya okay, active low enable input. Okay, to turn on mux ataupun kita punya device. Okay, kita kena set enable input equals to kosong. Okay, sebab dia active low. So nak on kan awak punya device, kena set enable input as 0, baru device kita on, ataupun dalam case ni multiplexer kita on. Okay, alright. So ni dia punya logic circuit lah. Okay, so logic circuit, this is your S data select. Okay, alright. Tak tahu nampak ke tak. Okay, and then E is your enable input. Okay, and then input 0 until input 7 input, Z output. Okay, output je ada dua, active high dan active low. Okay, alright. Macam mana nak tahu active high, active low? Okay, kalau Z bar ni active low lah, Z saja active high. Okay, alright. So kita tengok dia punya truth table. As I mentioned before, kalau enable input awak high, okay, awak letaklah apa-apa nilai dekat data select ni. Okay, X ni saya don't care. Okay, apa tu, output awak akan, kalau active low dia akan sentiasa high lah, maksudnya tak on. Kalau active high dia akan sentiasa low. Okay, maksudnya kalau enable input awak tinggi, high, device kita off. Okay, alright. And then kalau nak on kan device kita, kena set enable input as 0. So dia dah set sini low enable input. Okay, and then S2, S1, S0. Okay, kalau low tu maksudnya kosong, kosong, kosong. So dalam case ni input 0 akan activate. Ni untuk active high. Kalau active low dia input 0 bar. Okay, and then seterusnya enable input low maksudnya on is low high. So maksudnya 0 0 1. This one will be input 1. Okay, this one input 0 until yang terakhir sekali high high high. Okay, this one 1 1 1. Okay, this is a input 7 untuk Z. And then kalau Z bar dia jadi input 7 bar sebab dia active low. Okay, sorry. Okay, and then seterusnya saya harap awak faham lah truth table ni. Okay, sebab untuk Act 1 multiplexer ni dia banyak dekat soalan yang dia tanya, soalan application. Tapi basically konsep je awak kena faham lah daripada truth table, logic diagram. Dalam actually kat sini pun boleh come out dengan boolean expression. Dia tak mention kan boolean expression. Okay, cuba come out kan. This one saya bagi awak sebagai DIY lah, boolean expression untuk Act 1 marks. Okay, nanti saya tengok lah awak punya rewrite dengan redo. Okay, and then seterusnya dia punya block diagram. IC lah, IC diagram ni lah. So bahagian atas input, tepi data select dengan enable input, bawah dia adalah output. Okay, enable input dia set active low, and then untuk Z dia ada dua jenis, active low represent by Z bar dengan active high. Okay, Z. So output dia ada dua.